Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Tiga belas. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang kelima, qiyamuhu bi nafsih. Kita masih lagi dalam bab sifat-sifat Allah. Maka di antara sifat-sifat Allah, qiyamuhu bi nafsih. Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang atau benda lain. Qiyamuhu, berdirinya, binafsihi, dengan dirinya sendiri. Kalau terjemah tu, itu yang diletak sini, Allah berdiri sendiri, tidak memerlukan bantuan dari orang atau benda lain. Jangan kita faham makna Allah berdiri itu Allah bangun cacang. Takut orang-orang baru ni dia dengar berdiri sendiri, maknanya Allah bangun sendiri, tak payah orang akak. Kan gitu. Berdiri sendiri ni maknanya tidak perlu pertolongan sesiapa juga pun. Faham? Mudah kan? Tak apa dipanggil berdiri. Berdiri tak mesti bangun. Nampak? Berdiri banyak makna. Berdiri makna berdiri cacang. Berdiri makna melakukan suatu pekerjaan. Berdiri makna duduk. Duduk makna berdiri. Banyak. Jadi berdiri dalam bab di sini, berdiri dengan sendiri, maknanya Allah inilah tidak memerlukan siapa juga yang memberi pertolongan. Dia sendiri yang melakukan segala-galanya. Lain daripada Allah, tidak ada sifat qiyamuhu binafsi. Semua perlukan pertolongan. Kita perlu pertolongan Allah. Semua makhluk. Sama ada makhluk itu mengakui keesaan Allah atau makhluk yang tidak mengakui keesaan Allah. Hak menafikan ada Tuhan pun dia perlu pertolongan Allah. Macam golongan kami ni, Allah tak tolong dia. Boleh bangun, boleh berlari, boleh makan, boleh menulis, boleh baca. Allah sendiri. Sebagai buktinya, jikalau Allah tidak berdiri sendiri, berarti Allah memerlukan bantuan dari orang atau benda lain. Jikalau Allah memerlukan bantuan orang atau benda lain, berarti Allah itu lemah dan tidak sempurna, dan ini mustahil baginya, bagi Allah. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada Tuhan. Allah lah yang tidak ada Tuhan melainkan dia. Zat mana diri yang hidup dan berdiri sendiri, itu terjemah bagi qayyum. Al-hayyul qayyum, hayyum yang hidup, al-qayyum yang tidak perlu pertolongan. Bukan berdiri bangun, mana tak perlu pertolongan. Cara kamu dah duk agak korang ni kena berdiri sendiri dah. Diri gua ni budak ni berdiri lah ni kata. Tak, maknanya kena buat sendiri belaka. Membesar dah umpamanya. Itu makna berdiri sendiri. Yang lainnya semua perlu pertolongan. Amalan kita tentang sifat qiyamuhu binafsih ini, iaitulah tidak ada suatu ketika pun yang kita terlepas daripada sangat-sangat berhajat kepada pertolongan Allah. Bila kita ni sangat berhajat pada pertolongan Allah yang Maha Esa, maka sah kita ni pakai di sisi Allah. Banyak mana pun harta, pakai. Banyak ramping ada 8 bilion, pakai. Dia nak akak tangan bagi tu, bukan 8 bilion tu tolong. Allah Ta'ala tolong akak. Kalau banyak pitih, boleh akak sendiri tangan dah atas pitak. Mana tak boleh akak tangan. Atas pitak tu. Sini je lah awak swasta. 500 hari duduk wak swasta.
Buat hak kita cak yang ni nang ria sehari. Faham tak? Tu yang makan telur telur mati tu wali sayur air. Telur sayur air. Nang ria sehari. Nak sedap-sedap. 500 ria sehari tu. Tang Sri duduk. Datuk Sri. Nak. Esko duduk. Tak lihat kat tangan. Ambo 8,000 lampak lihat kat tangan. 8 bilion boleh akak. Dah Tuhan tak tolong. Dia bukan vitis dulu. Nah, dia Datuk boleh jalan. Tak boleh jalan. Ambo 1.8 juta lah tabung haji. Kau tak boleh jalan. Nah. Orang ulu tak ada skepeng lah celeng. Bukan tabung haji celeng. Lecing bahang dia nak. Ada orang 70% korek dia nak. Lecing. Boleh lihat dia jalan. Kakak tak kalau berang. Kakak naik kolong jalan. Nah. Ada apa jalan? Mu Datuk Seri. Tang Seri tak boleh jalan. Ambo kereta 8 wah. Bukan piti harta tak tolong. Nah. Allah Ta'ala. Nah. Tengok bekas Perdana Menteri Israel ni. Macam alien duduk atas katil. Pada jadi besar mata tu bit sombong. Nah. Nama dia? Kenal. Dia. Orang dia kenal selalu. Nampak? Ambo bekas mantang Perdana Menteri. Nah, mana orang senang bukan mantang je kekes. Ada mana? Ada mari. Nah. Bekas Perdana Menteri. La ilaha illallah. Tak boleh gerak oleh. Muka pakai copok tu. Jet F5E. Tak boleh gerak dah. Pertolongan Allah. Nah, ini kan biti. Kalau ada biti boleh gerak belaka ada biti. Nah. Dipahamnya Allah saja yang tak perlu pertolongan, lawannya sifat yang menyasi kita ni lah. Iaitu sifat kita tak boleh nak berdiri sendiri, perlu pertolongan Allah. Nak buka mata, kelopak mata saja pada waktu pagi, perlu pertolongan Allah. Kalau Tuhan tak benar, tak boleh buka kelopak mata. Tak usah kata nak angkat tangan, nak bangun, nak gerik basikal, gerik motor. Tak gerak tu. Nah. Jadi bila semuanya berhajat kepada pertolongan Allah, maka tak ada orang Nah. Tak ada orang gagah. Nah. Guru silat 3 tahun turuk ingat mah sukma. Guru silat lah. Mari cikgu tuan guru silat, iaitu Israel alaihi salam. Ada ingat mah golek guru silat duk tarik tak gerak lah. Tak Nawawi kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ya tengok. Cik wak kuda sikit tok guru. 2 pingat emas sukma wak kuda sikit nak tengok. Tak boleh gerak dah duk tarik tunggu orang mandi. Nah, dah. Tak ada gagah. Tak ada gagah. Yang gagah Allah. Bila tidak ada manusia yang gagah, tak perlu takut kepada sesiapa jua pun. Betul kan? Nah. Dan lemah macam kita belaka. Ya Yohanes antumul fuqara. Allah tak kata anta fakir. Tapi antum fuqara. Antum ni damai jamak. Maknanya semua kamu fuqara, apa kedana belaka, bukan apa dak pitih. Tak ada tenaga melainkan Allah beri izin baru boleh gerak. Nah. Allah Taala berfirman innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah itu kaya, tidak memerlukan bantuan dari alam semesta ini. Kaya di sini pada ayat ini makna tak perlu bantuan. Nah, kaya tak perlu bantuan. Fakir ni makna berhajat kepada bantuan. Nampak? Fakir ni makna berhajat. Orang yang kaya sungguh orang yang tak berhajat kepada dunia. Tu kaya sungguh. Lagi kita berhajat lagi. Nah, tak kaya dia. Allah Ta'ala tak berhajat. Lepas tu dia kaya. Bukan kaya piti banyak lampai Tuhan tak. Nah. Makna Tuhan tak perlu pertolongan. Kita perlu pertolongan. Duduk gelak dalam perut mak 9 bulan. Perlu pertolongan Allah buat keluar. Dah Messi lewat tu. Tuhan benar tu. Nah. Keluar pula nak makan, nak minum, nak ngakak, nak nerak, nak berjalan, nak berlari. Pertolongan Allah. Tuhan tak benar, lepek tika itu. Nah.
Kita kata, tu gagah belaka, sehat belaka. Masa ni. Dapat masa ada gagah. Nak, mari tukang mandi, cabut sokok, cabut seluar, cabut baju. Kamu tak boleh buka diri je. Kan ngajar taekwondo sekolah-sekolah. Kena orang tolong buka. Komang seluruh bang. Kalau kata tak masuk taekwondo, ni kata lemah. Nak. Guru taekwondo. Jet Li 2 kali kalah dengan dia. Hebat dia lagi. Orang lain tukang buka baju. Tu kata, kafa bil mauti wa izah. Memadalah dengan berlakunya kematian itu sebenarnya suatu pendidikan. Nak? Kita tengok, guru gaya orang dulu buka kain. Komang, kamu takkan buka kain budak anda. Dah gerak dah. Orang pusing belakang, pusing. Puing, bungung-bungung. Nak mandi. Orang jolok lebay hidung tak kata apa. Orang senyap tu gayung. Waktu wah hula. Shaolin. Dah hebat kan? Dah. Allah Hayyun. Hidup sama-sama. Al-Qayyum. Lagi pula tak berhajat pada pertolongan. Kita berhajat pertolongan. Nak buat sendiri tak boleh. Ni kita minta beranak tolong ramai-ramai. Tu tanda lemah tu. Nak. Tanda lemah. Kena pakat ramai. Ada skapur dah agak lagi. Kena ramai. Baru boleh turun harga minyak. Kalau 2-3 orang dah dia apa? Pakat 3 orang. Nampak? Nak turun harga minyak dah dia apa? Kena main jota. Tu kata tak agak. Kena pakat ramai. Bila bawa kelas pakat ramai nak buat satu-satu perkara, tak agak. Baru seringa semut. Baru seringa semut. Semut tak agak. Dia nak akad seorang. Dia nak akad maknanya belalah kata. Bapak belalah. Semut halus. Seorang tak agak. Ramai. Ada nak ekor naik ke dinding. Nak kau pelak Allah. Nanya tengok tapi jadi ringan. Maknanya orang lemah lagi tu. Dari kita nak beranak semua. Tak agak. Nak buat benda kena ramal. Jadi kita beramal dengan sifat qiyamuhu bi nafsih, iaitulah kita sentiasanya perlu kepada pertolongan Allah. Bila perlu pada pertolongan Allah, tidak ada lain melainkan wajib kita balas budi Allah yang begitu banyak kepada kita. Ada orang ngajar tolong dengar, ada orang ceramah tolong dengar. Orang jadi tok imam, kita jadi tok makmum. Orang tu jadi tok bilal, kita tukang jawab azan. Tak? Buatlah. Sementara modal menyawa masih ada. Yang keenam, wahdaniyah. Allah yang Maha Esa dalam zat, sifat dan perbuatan. Sebagai buktinya jikalau Allah menyerupai atau sama dengan makhluk, maka Allah juga disebut barang baru, hawadis. Jikalau Allah menyerupai barang baru, maka Allah juga barang baru, dan ini mustahil baginya. Firman Allah Ta'ala, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah bahawa Allah adalah Maha Esa. Adalah tempat Allah ini tempat bersandar diri, tidak beranak dan tidak diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara sebanding dengan dia, dengan Allah. 4 ayat dalam surah Al-Ikhlas, surah yang memberikan sifat Allah yang Maha Esa. Marilah orang-orang musyrikin kau, dia kata, ya Muhammad, yang mudah kata Tuhan baru ni, Tuhan baru, Tuhanmu ni, berapa orang? Tuhan kami ramai. Hak besar kali Lata dengan Uzza. Hak lain tu timbalan Tuhan. Ramai. Riak cok. Dah Tuhanmu hak baru berapa orang? Buat daripada besi ke, temaga ke emas, ke kaca, ke platinum. Tanya puak-puak musyrikin kau. Tunggu ayat ni. Kul huwallahu ahad. Kul, katakan olehmu ya Muhammad kepada kapi-kapi bodoh duk Mekah ni, Allahu ahad. Huwa Allah, dialah Allah. Allah mana? Ahadun, yang bersifat dengan esa. Kalau ngaji nahu, ahadun jadi sifat bagi mausuf. Mana mausuf? Allah tu lah. Kul huwa Allah, jadi sifat bagi maksudnya lah Allah tu lah. Jadi khabar bagi huwa. Nampak? Katakanlah dia, huwa dia Tuhan yang muduk tanya ni, Allah yang wahid, Allah yang satu. Dia gitu. Bukan 2, bukan 3. Kalau 2 nawak.
Allahu Samad, baca sama. Allah yang Samad maknanya yang menjadi keperluan makhluk, atau yang dihajatkan oleh makhluk, atau menjadi, bukan kata manusia ni perlu pertolongan Allah. Bulan dan matahari perlu pertolongan Allah. Kalau tidak, belaga hanya. Nah, tu bulan bergerak atas landasan ni, matahari atas landasan. Yang menggerakkan Allah Ta'ala. Nah, yang menggerakkan Allah Ta'ala. Dia boleh gerak diri. Bumi berpusing. Dalam berpusing tu mengelilingi pula matahari 365 hari. Baru habis sepusingan, dipanggil setahun. Yang tukang pusing bumi Allah Ta'ala. Bintang perlu pertolongan Allah. Semuanya sebenarnya mengakui keesaan Allah di dalam mentadbir alam, melainkan manusia tak aku. Nah, manusia yang paling kecil. Nah, kecil. Manusia ni kecil. Tapi nak banding dengan bukit, bukan kecil lah manusia. Bukit, gunung, ganas. Gunung Everest apa duk khabar? Mengesakan Allah. Tak lawan Allah. Nah, tak berani nak canggah perintah Allah. Gunung Everest yang paling tinggi, 29,000 kaki. Nah, kita apa kaki? 5 kaki setengah. Mata dah juru harah. Nah, orang duduk atas garik nisa, duduk dengar orang ngajar, duduk kolam renang. Nah, dalam radio kata dia antara event, acara yang paling dapat sambutan ialah kolam renang dan gimnastik. Kolam renang dengan gimnastik. Nah, mau tengok berenang. Pasal apa? Pasal pakaiannya mendedahkan aurat. Itu ramai lagi tengok. Nah, habis kena laknat pula tu. Nah, bukan duduk dalam air selalu, duduk atas papan tinggi tu, duduk nungging. Tungging pegang benda tu dulu, tungging. Molek ke sini. Sebelum kata halal. Nah, boleh kata tak dosa. Angkat tangan. Nah, pelik tangan dia kan? Dengan main. Haram dengan ijma' ulama'. Man ahalla ma haruma bi ijma'in faqad kafara. Barang siapa yang berani menghalalkan benda yang haram dengan ijma', maka telah menjadi kafir. Bila jadi kafir tak najis. Dia tengok taklah kafir. Maknanya dah sudah. Nah, dah buang keluar puan. Ada tersyuk lu tulis latar belakang Terengganu, Sarawak, Pahang, Johor. Nah, kuak dada. Kuak dada. Faham? Punggung puing gini lari. Molek-molek ada tu semua tu Yahudi Nasara buat mari. Nah, orang Islam pun tiru. Habis tak ada maruah, tercabut nama Islam betul. Pasal orang Islam dia tak tangga pakaian di khalayak ramai. Nak tangga kena buang imam dulu baru boleh buang baju. Keimanan berkait dengan ketakwaan. Ketakwaan percaya tentang adanya azab di hari akhirat. Orang yang mendedahkan aurat pasti akan dibakar api neraka. Tidak ada kepercayaan, datanglah keberanian membuka aurat di khalayak ramai. Betul tak? Bukan kita gini nak berlomba hidup air lalu nusuk air. Malu ke tak? Pik bomba lalu. Tak jalan dekat ramai. Jalan. Duduk kat nak rapak. Nak kejung tu ada gerai pula se, gerai cek. Ada tulis nombor di gerai tu. Nak, kan dia apa? Gerai nombor 1. Pahang. Tak, kabur nama. Siti Fatimah. Oh, nama. Anak Nabi. Buang luar. Ada budak lelaki sangat pegang aku. Tu waktu bola aku. Mana dia lanjar lepas pula tu? Pakai sikit ni, sebing dia ni. Tahu tak? Ke pakai ni ada. Serta pakai ni. Kalau lelaki terjung pakai serbang. Ada. Haram tu. Hak tu Nabi laknat. Hak tu malaikat kata celaka. Hak tu hak ke semua mazhab-mazhab fiqh mengatakan ini adalah satu perkara dosa. Nah. Banyak oleh dosa. Kuat dada punggung naik atas air. Kuat letak. Alik sana punggung pula naik. Lepung. Dah tak benar apa. Buat spek baru. Haji. Sempena sukma. Tak boleh. Tu kata. Nah. Jim Ramah. Allah Rabbi. Mula Haji Ramah minggu depan pula.
Nabi kata, "Man mala'a 'ainahu minal haram, mala'a Allahu 'ainahu min jamri jahannam." Barang siapa yang membuka dua matanya pergi melihat benda yang haram, maka Allah pasti akan memenuhkan kedua matanya dengan bara daripada api neraka. Nah, ada apa? Nabi kata kita tak ada. Nah, Allahus Samad. Allah lah yang menjadi tumpuan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kristian kata Tuhan beranak. Tu Nabi Isa anak dia. Nah. Walam yulad dan tidak ada mak ayah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tiada sesuatu bagi Allah bandingan seorang jua pun tak ada. Maksud tak ada bandingan pada sifat, pada zat, pada af'al. Firman Allah Ta'ala lagi, "Lau kana fihi ma'aliyatun illallah la fasadata." Sekiranya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, tentu langit dan bumi tersebut telah pun rosak binasa. Kalau ada Tuhan pada alam ni, dua orang Tuhan, hancur langit bumi. Tak nak buat benda. Sebab sebelum menjadikan manusia, Allah jadikan langit dan bumi dulu. Setelah dijadikan bumi ni, beribu juta tahun dahulu, diletakkan jin dengan binatang-binatang. Tumbuh-tumbuhan dihidupkan. Manusia tak lagi. Orang panggil ceh ni baru ni. Manusia. Nah. Jadi bila ada dua Tuhan, nah, dia pakat nak buat langit dan bumi. Tuhan A kata kita buat langit biru lah, ambil dari Malaysia. Nah, dah bila nak sudah. Tuhan kata biru, hijau lah. Biru, hijau. Duk balah itu, dah bila nak siap langit. Nah, katakanlah dia pakat dua orang, sepakat lemah halu. Bila pakat lemah, dia seorang orang gagah. Nah, bila sepakat dia saling tolong menolong. Orang itu hang tu. Nah, dia kena ser. Dia tolong menolong pula, sama-sama pakat bukan Tuhan. Nah, dah sepakat dah siap. Lepas tu nak buat bulan pula. Tuhan kata nak buat bulan. Tuhan biar ramau buat laki. Bila nak sudah? Dah bila nak cipta manusia? Nah, seorang gagah, ramai tak gagah. Nah, seorang gagah. Macam orang akak berat kan? Sukma. Nah, dia akak berat. Si lah. Dia pun letak. Dia letak lagi apa orang bagi usung lagi? 4 orang. Tu. Dia gagah ni seorang. Ni 4 orang. Kira ikut. Dah kira 4 orang. Kira seorang. Baru gagah. Nah. Tak boleh nak buat satu sebenda pun kalau Tuhan tu ramai. Kalau 2, 3, 4, 5, 6 bukan Tuhan. Hindu 1,200,000 orang Tuhan. Orang malu. Beriak cok Tuhan. Nah, habis ke bawa nenek Tuhan belaka. Binatang-binatang Tuhan belaka. Beruk Tuhan dia Hanuman. Lembu Tuhan kau lembu. Nah. Batu orang Hindu tak jadi cikgu. Pasal dia bodoh. Nah. Dah bodoh dia cikgu ni. Nah. Tak layak dapat master Hindu. Pasal bodoh tak layak. Lembu dia kata Tuhan. Boleh pergi master. Tak layak Nah. Dia satu tak layak masuk. Ni PhD. Profesor Hindu. Profesor kepala otak apa lembu Tuhan. Bodoh ada lembu ni. Dia bodoh ada lembu maknanya layak pergi PhD. Tak layak tak? Tu kata. Lepas 1,200,000 Tuhan apa? Nah, cara lanjut je 43 ekor. Tok Imam dia kata, Tok Bila kata 42. Manusia tu. Nah, apa tukik beriuk dalam. Nah, lebang belaka tipu belaka tu. Nah. Hak dua Tuhan Majusi. Tuhan Nur, Tuhan Zulmah, Tuhan cahaya, Tuhan gelap. Tuhan cahaya beri rezeki, turun hujan, tumbuh-tumbuhan, tubik buah, orang beranak. Dah Tuhan gelap ni waktu turun bala petaka. Nah, hak susah-susah kau orang. Dia gitu pula. Nah, tu karuk belaka. Nah. Tak ada sini Majusi, mesti ada tak? Manusia tak ada Majusi. Hak ikut pasal Majusi ramai. Nah, tu ramai. Kalau ni nyala obo, buat lari api lah sokang tu Majusi tu. Nah,
Tu amal tu. Nah. Yang ketujuhnya kudrat. Allah berkuasa secara mutlak. Kuasa menciptakan dan kuasa tidak menciptakan. Segala yang mungkin terjadi dan mungkin tidak terjadi sesuai dengan sifat iradat, dengan kehendak. Kudrat masyarakat kita tak pandai tak apa sebut masyarakat kita nak Tuhan lah yang berkuasa, kita lemah belaka. Tu je kita nak. Dalam hidup kita bawa itulah. Tuhan yang berkuasa, kita lemah. Tu. Biar dah disebut kudrat pun, biar belak pun. Dalam kubur kat kita hanya sifat 20 bilang kat kali. Tak. Macam rukun 13 kau. Tak tanya pada masa lagi. Rukun 13, dia terang kat kali. Dalam kubur tak tanya rukun semayang berapa perkara ada. Banyak semayang. Mana kalau kita buat segala rukun, maka semayang kita sah. Kalau kita boleh bilang pun cair mulut tapi tak buat rukun semayang, tak sah kau. Pasal lah kalau hurah rukun semayang, niat lah, takbir lah, qiyam lah, Fatihah lah, siapa kesalah, suti-suti boleh hurah panjang lebar, tapi semayang tidak okok. Tak sah semayang ni. Tapi kita tak boleh nak bilang rukun semayang, tak erti nak bilang, buat belaka dah, sah semayang. Gitu. Kita kat sifat 20 biar tak boleh nak sebut kudrat pun. Tapi dalam hidup kita hanya Allah yang gagah, manusia lemah belaka. Tengok kata hebat. Sementara ni Tuhan beri kehebatan. Kat Tuhan tarik balik. Melepek. Sebagai buktinya wujud alam seisinya ini adalah sebagai bukti bahawa Allah Ta'ala bersifat kuasa. Seandainya Allah tidak kuasa, tentu Allah tidak dapat menciptakan alam seisinya. Dan ini mustahil baginya. Firman Allah Ta'ala, wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala makhluk. Allah Ta'ala maha kuasa atas segala makhluk. Maknanya Allah boleh menjadikan apa saja pada alam ini. Dan kerana Tuhan tak beri kemenangan pada pejuang-pejuang Islam. Tuhan tak beri kemenangan ni. Sebab Allah berkuasa. Bukan berkuasa mengadakan saja. Berkuasa tidak mengadakan. Berkuasa tak. Allah tak mau mengadakan sesuatu perkara. Dia ada kuasa. Kita tak ada kuasa. Kuasa bukan mengadakan saja. Kuasa pada tidak mengadakan sesuatu. Kuasa tak. Kita ni bukan kata tidak ada kuasa pada mengadakan. Pada tidak mengada pun tak ada kuasa tak. Kita bersamalah dengan isteri kita. Kita ada kuasa untuk menghalang daripada beranak. Ada kuasa tak? Ada. Allah Ta'ala yang boleh menjadikan tidak melahirkan anak. Yang menjadikan tak ada anak. Tuhan ada kuasa pada tidak menjadikan. Kita ikhtiar lah. Ikhtiar tu tak mesti Allah Ta'ala turut. Firman Allah Ta'ala, hal min khaliqin ghairullah. Adakah Tuhan pencipta selain daripada Allah? Tak ada dah. Jadi mana ni kita faham dengan sifat kudrat, Allah saja yang kuasa, yang lain lemah. Yang lain itu termasuk segala kerajaan yang ada di atas muka bumi ni. Mak kita lemah, ayah kita lemah, adik-adik kita lemah, menteri besar lemah, Perdana Menteri lemah belaka, darat cetang belaka. Yang gak, yang gagah, yang hanelang, yang kuasa, yang kederak, Allah Ta'ala. Nak duduk situ bahawa panggil ajaran tauhid. Kalau ada lagi hak lain hak kuasa seperti Allah, tauhid ikut mana? Tauhid ni mensekan. Mensekan apa segala-galanya? Se Allah belaka. Kalau kata kuasa, Allah je kuasa, hak lain tak kuasa. Itu bagi tauhid. Ni mutahid dah, Tuhan tauhid dah. Belajar ilmu tauhid dah. Dah hukum Allah tu ni. Hukum Allah tak boleh buat dah ni, tak berapa sesuai. Dan kamu kata tauhid ni mungkin tidak mana tauhid. Situ tidak ada tauhid. Bila kita makna umat tauhid, umat yang mengesakan Allah, maka tidak juga ada hukuman yang pantas meninggalkan hukuman Allah. Allah sebagai pencipta alam ini dengan sifat kudratnya, dia cipta kita, cipta manusia, cipta perangai manusia dengan kudrat dia kau. Tubuh badan ni dia jadi perangai perbuatan dia kau. Wallahu khalaqakum, Allah menjadikan kamu dengan sifat kudrat. Bukan Tuhan ambil sifat kudrat bagi tahu aku nak buat manusia, bukan gitu. Dia tidak ada dulu ke diam, cuma bilang sifat ni suku daripada zat. Maksudnya zat lah yang berkuasa. Bukan sifat kuasa itu suku benar.
Duk latang gitu bukan. Allah yang berkuasa. Nah, dia yang berkuasa, yang mengadakan segala-galanya. Dia cipta manusia. Bila dia cipta manusia, wama tak malu dan perangai kamu dicipta. Fitrah kita, tabi'i kita, akhlak kita, sifat kita, dia cipta. Bila dia cipta segala-galanya manusia dan juga perangai manusia, nafsu, kehendak manusia, keinginan dan kemarahan manusia, dia cipta pula hukum. Kalau buat gini kena hukum gini, kalau buat gini kena hukum gini. Lepas tu kita kata tak boleh. La ilaha illallah, bengong tu. Nah. Jamu siapa buat mu? Tok mu buat. Dia kata, mu bakang marah lalu. Ya Allah gitu lah. Kasar lalu. Wah, itu tumbuk tu kita hidung. Nah, tak kasar. Apa mu menolak hukum Allah? Dia belembut-belembut ni orang yang tunduk kepada Allah. Orang lembut. Nah, orang yang tolak hukum Allah ni orang engkar. Orang engkar ni kufar lah. Kufar ni sifat lagu mana? Asyidda'u 'alal kufar. Kalau dengar orang engkar, kena keras, kena bakang. Tu tak? Quran kata. Ada pula tak sesuai. Dan mu siapa buat dirimu? Mak pak mu pakat tubuh syarikat waktu baik mu. Tak? Kan Tuhan yang buat. Tokimu Tuhan buat. Tokmu Tuhan buat. Baik gitu. Pak daramu Tuhan buat. Dia kata tak rasa apa pak dara. Dia kalau kata slow gitu tak. Bapak saudara kau pun Tuhan buat. Dah sama. Nada tinggi. G minor. Nah. Satu rendah sikit. B flat 7. Nah. Sama ya maksud. Nah. Tidak sama. Nah. Dia gitu. Dah. Tuhan awak dah Tuhan awak. Bapa mu kata hukum Tuhan tak sesuai. Mu mana ada Tuhan? Mu buat asal macam kamu. Tu baik. Nah. Dia gitu. Gitu lalu. Ada gerang hamba dia. Nah. Ada mu. Gitu lalu kan ni. Dengar lah asal babi hukum Tuhan kan. Nah. Nak buat hal-hal benda dunia. Kau anda mu ni benda akhirat. Hukum-hukum ni kait akhirat. Tuhan cipta perangai manusia. Dia tahu lah. Nah, mabuk ke tak mabuk ke, kasih ke puang berhijina suka ke apa, dia tahu tu dia buat hukum. Benda kita kasih bukan dia hukum saja, dia buat pilihan pula. Aku haramkan zina, bukan aku haramkan bersama perempuan. Zina atau aku haram kerana tidak ada akad nikah. Dan mu nak juga aku buat nikah. Nah, ada pilihan makmu. Nah. Jadi kalau maknanya orang yang tolak hukum Quran, tolak perlembagaan Quran di dalam negara, orang ni tolak sifat 20. Dia tolak sifat Tuhan. Dia nafi sifat Tuhan dan tidak dikatakan umat tauhid. Nah. Sebab ada lagi hukum Allah, hukum yang selain daripada hukum Allah lebih sesuai. Tak ada tauhid. Tauhid ini Tuhan belaka. Segala-galanya kullu min indillah, semua Tuhan belaka. Oh, tauhid. Nah. Dia ingat tauhid benda. Tauhid ni maknanya mengesakan Allah. Segala-galanya Allah lah yang mutlak, yang kuasa, yang mengatasi kehendak makhluk. Nah, tauhid. Tak ada dah pencipta selain daripada Allah. Allah tak pakat dengan siapa-siapa jua pun. Kita yang pakat kerana kita manusia. Manusia ni lemah. Dok manusia binatang pun pakat juga. Dobok ni pakat nak kejar rusa. Nah, dia kena pakat seekor tak dah laju. Dia nak kebah seekor kubah tu singa, kena pakat 5 ekor singa. Baru boleh bahan seladang. Dogok belaka. Nah, bukit kau dogok dia congok situ. Yang paling dok paling dok gagah manusia dah. Manusia paling dok gagah. Nah, Natang agak dari itu. Nah, kabur soalnya kabur ada maknanya setengah sehari dah apa kabur. Nah, kita tembak laju kereta 70 km sejam. 100. Ya lapu. Lekat di wiper kita. Tak apa pun ada ngajak aku wiper. Kereta nak taman sebab. Nah, kita betul bau. Ni apa ni sikit kepala ricu. Cari minyak angin. Bau. Nah, kalau kita awak tembak 100 itu, satu mata wiper mana muka. Jeng kering, panggil si Hamid mandi selalu. Tak lagak kita. Tak lagak.
Hak dak gerak itulah yang paling halang, paling betul dak jurah gerak. Ada pula ustaz kata tak apa, sokang kang. Sokang tak apa. Siapa masih semayang kena semayang lah. Ustaz kata. Nak berani mana tak apa lah, main-main pakai luar dalang je tak apa. Kita pakai igak ustaz tu, kita boleh pakai luar dalang je. Kita arik bubuh atas sukmal. Mari lah sekali ustaz kejar dia arik amal-amal. Bubuh atas papang kat kejung, atas gerai dia. Mana ramai ustaz? Gitu tak? Faham tak? Spender saja, luar cek. Bahasa punya ustaz. Umat sesak kau tambah sesak. Kabar lah, haram tak boleh. Bukan haram berenang, haram buka aurat. Islam tak larang berenang. Nak, pakailah seluar panjang nak berenang. Nak, jangan buka aurat. Ayah. Ayah. Nak dia orang bodak ngakmu. Yang ke-8 iradat wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada beberapa soalan. Allahu Rabbi. Saya adalah seorang yang baru dalam proses mendalami ilmu agama. Di sini terdapat beberapa kemusykilan dan pertanyaan. Yang pertama, hukum mewarna rambut adalah haram. Benarkah penggunaan pewarna rambut ini menyebabkan wuduk dan mandi najis dikatakan tidak sah kerana air tidak dapat diserap oleh rambut kerana lapisan rambut tersebut? Yang kedua, baru ini saya terbaca dalam sebuah buku mengatakan hukum wanita ke masjid adalah makruh. Adakah benar? Yang ketiga, apakah seorang ustaz atau seorang alim boleh menilik dan meramal nasib masa depan seseorang? Apakah dibenarkan dalam Islam menilik melalui nama seorang? Baik, yang pertama ditanya masalah pewarna rambut. Kita terang sama-sama dah. Mewarnakan rambut ini hanya dibolehkan kepada mereka yang telah pun beruban. Baru boleh. Kalau tak berubang tak boleh warna rambut. Baik, sesat masalah. Bila berubang mewarna rambut. Hukum pendapat jumhur ulama sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Mana sunat mewarnakan rambut yang berubang. Termasuk rambut ni janggut misal bulu kening lah. Kemudian masalah pewarna yang dibenarkan hanyalah pewarna yang meninggalkan asar saja. Tidak ada jirim warna itu lekat pada rambut. Kalau asar ni macam bekas saja tinggal. Seperti ina. Mula-mula dia tepek ina tu berdebu sekali. Hak jenis ina debu hak Pakistan India tu. Banyak lah. Dia pun cucu bangun pagi tidur esok. Luruh berkembur-kembur ni. Tengok atas-atas berketak-ketak sekali luruh. Maka hak tinggal itu bukan lagi ina, bekasang warna inai. Itulah yang dibenarkan oleh syarak. Kerana warna bekas saja tidak menjadi manik penghalang daripada sapa air ke rambut. Kalau pewarna moden setengahnya tu jenis bergetah, dia menutupi sekalian rambut. Maka getah itulah yang menyebabkan tak sampai ke air. Masalah wuduk boleh tahan. Sebab kita kena di kulit kepala tak ada dah. Okey, sesat dah, sah dah. Tapi masalah mandi junub setiap selai rambut Nabi kata kalau tak kena tak sah. Jadi kena berhati-hatilah. Dalam masalah ni nak kata produk mana-mana wallahu a'lam. Kena cek sendirilah. Kalau tak ambuh mana nak ikhtiar nak cermat nak warnakan juga jenis hinai lah. Hinai. Dalam kotak kadang ditulis hinak. Hinak bahasa Arab dah hinai. Hinak. Dia jenis debu atau jenis warna. Tapi jenis daun tu lah. Tu bila kita basuh esok, dia turun bertokok-tokok. Tu jiring dia tu. Macam abuk teh dulu. Lepas tu tinggal tu hina. Macam orang tepek di jari ni hina. Malam tu tokok lah. Tu dah sah mandi junub tau. Buang hak tokok esok basuh-basuh tinggal bekas. Dia panggil asar saja. Bekas warna hinai. Hak tu sah. Wuduk dan mandi. Kemudian dia kata dia terbaca dalam sebuah buku mengatakan orang perempuan makruh pergi ke masjid. Jawabnya apa yang disebut itu ada benarnya. Tetapi umum sangat. Khususnya pendapat yang muktamad di sisi jumhur ulama, orang-orang tua tidak makruh pergi ke masjid untuk solat berjemaah sahaja. Orang muda-muda
makruh pergi semayang di masjid surau untuk solat berjemaah sahaja. Pas solat jemaah balik, maka makruh. Tak payah dah semayang di rumah dah. Dah. Kerana di rumah lebih afdal. Melainkan ada kuliah, ada orang ngajar nak belajar agama, maka tidak lagi makruh orang muda pergi ke masjid dan surau. Kerana tok lelaki dia tak pandai nak ajar, ustaz pun tak pergi rumah ke rumah buat di surau, maka bukan kata makruh, jadi wajib dah. Kalau suami dah ajar, perempuan itu wajib datang ke surau masjid. Mayan maaf dulu, lepas tu dengar orang ngajar. Nah, cuma syarat janganlah berperhiasan. Dia ada syarat. Nak mari dengar, buat cara nak dengar. Nak jangan buat macam nak raya. Nah, tu pakaian hari raya mari dengar. Nak belang-belang dengar, belang-belang tanya cicing. Hak baru, tunjuk gelang baru, hak ni selok kana tu big gata ayung sekali, loket air mata pula. Nak, jadi ada niat lain tak jadi lagu tu. Buang dulu segala subang cicing ketuk, tinggal dulu. Nak, mari dengar. Pakaian nak mari dengar saja. Nah, tu sah. Orang muda boleh mari. Nah, kerana wajib menuntut ilmu itu atas laki-laki dan perempuan Islam. Saja-saja nak mari sembahyang jemaah, makruh orang muda-muda. Orang tua tak makruh. Dah kalau 50 tua muda. Jimat. Muda 50. Tua yang dimaksudkan di sini orang lelaki tengok lugar. Dalam kitab I'anatul Talibin kata tak ada rasa seronok tengok. Tak seronok tengok. Nah, mana kalau orang nak asyik tak nambah tengok muka dia. Dia panggil tua. 50 jangan main. Nah, kalau siap kain kat peha guling jimat. 50. Nah, apakah seorang ustaz atau seorang yang alim boleh memilih atau meramal nasib dan masa depan seseorang? Tak boleh. Nah, dah kalau betul tu kebetulan je. Yang tahu masa depan Allah Subhanahu wa taala seorang. Malaikat mukjizat yang diberikan kepada beberapa orang rasul, termasuk Nabi Isa alaihi salam. Benda gaib dapat tahu bukan pandang Nabi Isa, Allah wahyu kepada dia. Nah, orang alim tak boleh ramal masa depan mungkin jadi bini nikah dini mati sini alih. Itu Tuhan. Nah, boleh tak sujud syukur atas kematian seorang pengurusi JKK? Kerana pengurusi JKK ni adalah seorang yang jahat perangai. Contohnya merampah dan membina rumah atas padang dan tempat permainan kanak-kanak dan muda belia. Tahun 2000 kerajaan negeri telah beri padang tersebut pada pemuda belia kampung tersebut. Dia kata. Jadi orang ni dia kerja JKK, pengurusi dia yang tukar rapah ni. Rapah orang ramai, buat menyusah ke orang ramai. Bila mati dia nak sujud syukur. Tak boleh ke tak? Tak ada masalah sujud syukur ni. Nah, tapi sebaiknya kita nak keluar daripada khilaf sujud syukur ini hendaklah terlepas daripada bala besar. Nah, kalau kis makna padang permainan kanak-kanak tu tidak bala besar. Nah, jadi kalau nak sujud syukur tak ada masalah. Nah, sujud syukur kerana datang nikmat yang besar dan terlepas daripada bala yang besar. Nah, rumah orang lain hangu belaka siapa kat rumah kita hujan padang kena sikit peleh hangu. Terlepas bala besar tu. Nah, tidak hangu pula rumah kita. Itu sujud syukur sunat. Nah. Ni tak payah sujud syukur. Tak apa nak sujud syukur, tak ada masalah. Dah panas hati sangat ni nak sujud syukur. Nah. Tak payah sujud syukur, tak ada masalah. Diratik jelah bahan kuih. Nah. Soalan seterusnya. Dalam forum perdana Hal Ehwal Islam di TV1, saya tengok dan dengar kenyataan seorang ustaz bahawa orang yang tidak kahwin tanpa sebab dan mampu zahir batin adalah dikira kufur nikmat, walaupun tidak melakukan sebarang maksiat yang mewajibkan berkahwin. Soalan, betulkah kenyataan tersebut? Yang kedua, soalan, apakah hukumnya seorang perempuan memegang jawatan pemimpin nombor 1 negara? Jawabnya, haram, tidak boleh. Mana-mana negara Islam melantik orang perempuan memimpin ataupun menjadi ketua dalam suatu tugasan yang besar di dalam negara ataupun negeri. Yang boleh tugasan tu kecil, tu boleh lah. Kalau pemimpin nombor 1 negara tak boleh. Nombor 1 negeri pun tak boleh. Bukan sifat orang perempuan lagu tu.
Nah, ni daripada barat yang tidak tahu kesucian Islam. Kerana Islam sangat-sangat memelihara orang perempuan. Tidaklah sampai boleh jadi pemimpin negara lagu tu. Sebab apa? Islam ni benci ke orang perempuan? Tak. Kerana terlampau sayang. Nah, bila jadi pemimpin negara, maka kerjanya keluar negara. Tak kena. Tak menasabah sebagai seorang perempuan. Nah, yang sifatnya lemah lembut, yang banyak kena duduk, jaga suaminya. Nah, bagi pula orang perempuan ni panas barang dan sebagainya. Tak usah kata tu, jadi tu imam semayang tak boleh dah. Pemimpin cek. Pemimpin hak cek tadi, imam semayang. Imam surah. Imam masjid besar lagi ya. Imam surah haram tak? Tak boleh. Pasal dia banyak kelemahan. Dia ada sifat marah. Tak senang, mudah, pongah. Umpama ketika uzur. Bila uzur dia macam-macam. Patut orang bila dia uzur tak apa, muka dia catung. Tapi bila dia tak uzur, dia sihat, dia suci, haram catung depan suami. Dia buat masam tak boleh. Dia hanya boleh masam 7 hari sebulan. Nak? 7 hari sebulan saja. Hari haid boleh masam. Hari haid dia boleh satukan satu-satu keputusan kadang-kadang. Nak berdoa lalu. Pasal dia susah. Jiwa dia tak tenterang. Dia haid berkait dengan saraf wanita. Nak? Dan kalau jadi Perdana Menteri, sebulan sekali maknanya naik minyak. Dah bulan ni naik dah 2,700 dah 8 hari haid ni pada 3,800 pula. Nah, pakai tolak terus bah ramai-ramai. Kemudian dia ada ustaz kata orang yang tak kahwin kufur nikmat. Tak boleh. Tak betul kenyataan lagu ni. Nabi dah kata lagu tu. Nah, kalau betul Nabi kata dah. Nah, Nabi celil dah. Nah, orang yang tak kahwin, dia mampu, dia zahir dan batin, dia tidak berkahwin. Orang ni kufur nikmat. Dia luput fadilat yang besar yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW. Nah, iaitu barang siapa yang berkahwin telah sempurnalah sebahagian daripada agamanya. Tu dia luput. Nah, kalau tak kahwin kufur nikmat. Ulama-ulama kufur nikmat ambo kata ke ulama pula. Pasal ramai ulama yang tidak berkahwin. Umpamanya Imam Nawawi rahimahullah taala sibuk karang kitab menyelesaikan masalah agama, cari fatwa. Nah, dapat dan nikah 52 meninggal dunia. Nah, dia kata gitu. Nah, kan kufur nikmat. Soalan seterusnya. Saya ingin tahu hukum mengadakan majlis khatam Quran pada majlis perkahwinan. Dan bagaimana pula jika perempuan yang membacanya? Jawabnya, majlis khatam Quran, membaca Quran pada majlis upacara akad nikah adalah satu perkara baru yang tidak ada contohnya di zaman Rasulullah SAW. Tidak ada mana-mana hadis lah yang melakukan upacara khatam Quran. Yang ada seorang sahabat yang terlampau miskin, tak mampu sediakan mas kahwin, dia hanya mampu ajar ayat Quran tu ada. Walau bagaimanapun kata ulama-ulama yang muktabar, tidak ada sebarang nas yang melarang perkataan amalan tersebut pada ketika berkahwin. Tak ada masalah. Kita nak nikah majlis nak buat baca Quran, tak ada masalah. Kerana tak ada larangan. Tak ada nah suruh buat, tak mesti tak boleh buat. Itu kaedah kita. Nak buat tak ada pasal. Dan setengah ulama menganggap ini adalah perkara yang baik, mendengarkan Al-Quran kepada orang ramai. Satu perkara yang sangat baik. Walaupun bid'ah baik. Baca Quran. Cuma orang perempuan tak boleh mengangkat suara membaca Quran sehingga didengar kepada laki-laki ajnabi. Hak tu saja. Jadi baca orang perempuan diperdengarkan kepada mahram dan tetamu perempuan sahaja. Boleh buat. Nak 1000 daya tak mbuh 1000 dalih. Soalan seterusnya. Bolehkah kita guna duit bonus ASB untuk bayar hutang? Baru ini saya guna duit tersebut buat beli handphone dan saya hadiahkan pada kawan. Tolong jelaskan. Baik. Masalah wang haram tak boleh buat bayar hutang. Melainkan kita gunakan, kita beri kepada orang kafir. Boleh. Setengah ulama kata boleh. Wang haram beri kepada orang kafir untuk jual beli, buat beli senjata dengan orang kafir, guna wang haram tu boleh. Kemudian dia beli handphone hadiah kepada kawan dengan wang yang haram. Haramlah hukumnya. Tak boleh.
Tapi kalau maknanya masalah SB itu syubhah, maka makruh digunakan wang tersebut. Kerana bila haram, bila syubhah itu makruh. Nah, soalan seterusnya. Kawan saya nak beli kereta dan buat pinjaman bank dan ada interest bunga. Masalahnya nama kawan saya blacklist dengan pihak bank dan dia nak gunakan nama saya sebagai peminjam. Adakah saya juga dikira bersubahat pada pinjaman riba tersebut? Jawabnya ya. Kerana anda telah bertolong-tolong dalam perkara yang dikira haram di sisi syarak. Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kamu bertolong dalam perkara ismi, perkara dosa. Maka membuat jual beli secara riba adalah satu dosa. Maka kita guna nama kita memudahkan urusan dosa tersebut, dikira bertolong-tolong perkara dosa. Soalan seterusnya. Ada ahli jemaah yang membaca dalam sembahyang kuat sangat hingga terganggu ahli jemaah yang lain di kiri kanan. Sepatutnya mereka baca perlahan, sekadar dengar di telinganya saja. Harap dapat beri penjelasan masalah bacaan di dalam sembahyang. Ulama-ulama sepakat mengatakan barang siapa yang membaca rukun kauli sehingga tidak didengar kepada telinganya sendiri, maka semayangnya tidak sah. Dia baca tu perlahan sangat, butir seseh gitu. Telinga dia sendiri pun tak dengar bacaan tu, maka tak sah semayang. Ini sepakat ulama-ulama sahabat. Ada disebut di dalam kitab Syarhus Sunnah bagi Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala. Jadi maknanya ulama-ulama menetapkan sekurang-kurangnya nak sah rukun kauli tu, iaitu bacaan yang sampai kepada had isma'un nafsi, memperdengarkan diri. Lepas tu dalam bab membaca Fatihah, wajiblah, setengah kitab didetail, dia kata wajiblah bagi orang yang semayang itu memperdengarkan 156 huruf Al-Fatihah pada telinganya daripada awal sampai ke akhir. Kerana Fatihah tu dengan bismillah 156. 156 harah dia. Kena dengar belakang Bismillahirrahmanirrahim. Mim tutup mulut tu ada dengar di telinga. Melainkan pada ketika bising. Sebab bising tak dengar. Dia baca tu dengar dah. Lalu marapik lalu tak dengar. Maka tak payah ulang pasal bising. Ataupun dia semayang dekat kilang, dekat meseng. Kalau tutup meseng dengar, dikira tak apa dah. Jangan lawang meseng. Meseng tu kuat dah, digi lawang pula. 2 rakaat lepas situ lebih. Jadi siapa puan dengar. Tetapi kalau kuat sangat sampai dengar mengganggu orang lain, hukumnya adalah makruh. Setengah ulama mengatakan haram. Semayangnya sah. Hak tadi tak sah. Jadi lagu mana? Perdengarkanlah sampai kepada had telinga kita saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tiba-tiba terdengar sangga orang di kiri kanannya, maka dimaaf pada syarak. Kerana nak kontrol dia dengar di telinga saja, orang sebelah tak dengar payah juga. Tapi janganlah kuat sangat sampai orang sah belakang dengar. Maliki yaumiddin. Tu ada juga 3 sah dengar. Tu imam pening kepala duk layang ke dia. Tu tak boleh, makruh. Tapi kalau kita nak memperdengarkan telinga kita, orang sebelah terdengar, orang tak boleh kuat lagi lah. Orang sebelah ni sampai 3-4 orang dengar baru bagi kuat. Soalan seterusnya, saya bekerja di bank konvensional yang masih mengamalkan sistem riba. Gaji kami dibayar termasuklah hasil faedah itu, apakah hukumnya? Dia tak kerja bagi yang buat riba, berjanji riba, tukang saing riba. Dia hanya kerja bagi yang lain. Tetapi pada bank yang sebahagiannya, keuntungan riba itu dijadikan sebagai sumber membayar gaji kaki tangan. Maka kita ulang sama pada tahun 65, satu keputusan telah dibuat dalam satu majma' perhimpunan ulama-ulama berkait dengan hukum bank, iaitu di Kaherah. Berpuluh-puluh orang ulama, di antara hasil keputusan daripada majma' tersebut,
perhimpunan tersebut, iaitulah orang yang bekerja di bahagian di bank tetapi tidak secara langsung terlibat dengan bahagian membuat pinjaman dan hutang riba, maka pekerjaan itu tidak haram pada syarak. Walau bagaimanapun, maka gaji bekerja di tempat tersebut adalah kurang keberkatannya. Nah, sama dengan orang yang makan gaji dengan kerajaan. Kalau kata fiqh, harus pada fiqh. Kalau sisi tasawuf nak ikhtiar nak cermat, maknanya tak comel. Gitu. Nah, kerana ada daripadanya sumber-sumber yang tidak baik. Jadi harus, bukan kita kata haram di segi syariat. Di segi ikhtiar nak cermat, nak comel, nak lebih, nak warak, taklah. Pasal apa? Ada gaji daripada gaji kita tukar kita dengan kerajaan, ambil daripada segala-galanya. Hak halal pun ada tak? Jual balok. Hak haram dia juga daripada Genting Highland. Sport toto dan sebagainya. Cukai disco, cukai karaoke, cukai balon dan sebagainya, kelab malam. Soalan seterusnya, kalau ada suami yang gaji dibelanjakannya untuk dirinya dan untuk ibu bapa, padahal bapaknya masih boleh bekerja, tidak diguna untuk biaya makan minum isteri dan anak. Gaji isterilah yang digunakan sewa rumah dan belanja persembahan anak, persekolahan anak-anak. Adakah suami ini termasuk dalam hukum nusus? Tolong terang mengenai hukum nusus ini, kerana saya tidak begitu jelas. Baik. Ditanya masalah nusus. Kenapa nusus? Bukan nusus. Dengan shin. Nusus dengan zal. Maknanya derhaka. Nusyus ini hanyalah isteri saja, suami tak ada nusyus. Maknanya isteri yang derhaka kepada suami, dia panggil isteri yang melakukan nusyus. Isteri lawang suami, isteri canggah pendapat suami, isteri masang muka depan suami, isteri menyakit hati suami, itu nusyus lah. Keluar tanpa izin, buat masuk orang dalam rumah tanpa izin, itu nusyus. Suami tak ada nusyus, dia hanya ada derhaka kepada Allah. Maknanya dia buat tak tunai satu benda yang kewajipan seperti nafkah, sepatutnya ditunai nafkah pada anak isteri, makan minum, belanja sekolah anak dan sebagainya, tempat tinggal pakaian. Dia duduk layan mak ayah saja. Pasal dia kira bini dia ada gaji dah. Maka ada angin nusyus, tapi suami ini berbuat maksiat kepada Allah SWT. Dia telah tidak menunaikan hak yang wajib atas dirinya daripada anak dan isterinya. Kerana nafkah wajib dikeluarkan oleh seorang suami untuk isteri dan anak. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Itu hak asal. Hak faraknya obat-obatan bila sakit, perhiasan badan solatkan, alat solat bila perlu, dan yang kelima iaitulah apa benda ni, alat-alat membersihkan diri atau alat menyempurnakan rumah tangga seperti periuk belanga dan sebagainya. Dia tak beri, hukumnya haram lah. Melainkan isteri dia kata halal, barulah tak berdosa. Kalau isteri dia tak halal, maka berdosa. Sekalipun isteri dia gaji 100,000 sebulan, kontraktor. Dia tak gak catang, candak sutung untuk lelaki. Hari bulan pula, hari bulan tak boleh sekepeng sutung. Candak pula hilang bahan di apa benda lekat di unjang. Hari bulan cerah boleh lah. Jadi boleh 400 sebulan, 500 sebulan. Nak pergi ke mak ayah lagi, wajib kena dulukan anak dan isteri dulu. Lebih barulah mak dan ayah. Dia gitu. Soalan seterusnya. Lima minit dah. Banyak yang kita dengar orang hak curi biasanya dibelasah alhamdulillah oleh orang-orang ramai setelah ditangkap. Apakah hukum mereka membelasah orang seperti itu? Dia kata kalau berlaku curi boleh takak patut orang katak siapa nyeng. Dia kata hukum orang katak lagu tu hukumnya adalah haram. Walaupun ada setengah ulama, seperti sebahagian ulama mazhab Maliki, kalau tak silap, kalau tak mazhab Maliki, setengah daripada satu kaum mazhab Hanafi, bila sabit dah kesalahan itu, membenar orang itu dipukul sedikit, untuk memberi pengajaran kepada dia, sebelum diserahkan kepada pihak yang berkuasa. Tapi hak kita duk buat ni apa ada langu tu.
Tak? Itu jadikan haram lah pula. Jadikan haram kat pula. Tetapi kalau maknanya bila diserahkan kepada orang yang berkuasa, maka sudah pasti akan dilepaskan. Maka ada pula satu mazhab, satu kaul dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan boleh dihukum oleh penduduk kampung. Tapi jangan lebih daripada had mencuri. Jangan sampai had macam rogo orang pula, padak bangun tu. Had mencuri lah. Kalau sekarang ni lebih pada had dikira zalim selalu. Lebih pada had zalim lah pula. Adakah betul kita patut menyegerakan tuntutan orang bukan Islam yang nak masuk Islam? Sebab saya pernah dengar ada orang khabar kalau kita menghadapi situasi, contohnya tengah berok, wajib kita menyegerakan tuntutan mereka itu dulu daripada kita basuh berok. Waduh, pandangan ustaz. Kok mana pula ni? Jawabnya betul satu perkara, tak betul satu perkara. Betul hak satu, hak mana hak kena wajib kita segerakan menguruskan orang nak masuk Islam. Yang kedua maknanya tak betul, iaitulah wajib kena pergi jember kat dia dulu, basuh berok ke diam. Basuhlah dulu, takkan dapat 18 jam basuh berok. Ada lah hanya 30 saat cucur air. Takkan 30 saat tu tak boleh juga. Pawak dia ke neleh jabat agama tahi. Tok Qadi kata gua ni busuk kau ni. Dia keke. 3 kali malam ni. Jadi wajib bukan makna wajib tersapa segera. Bila saya ni ada hajat nak hilang, asyhadu la ilaha illallah, bukan gitu. Tu baru segera. Khabar dulu. Alhamdulillah lah, awak dah terbuka hati. Saya akan ajar awak sekejap lagi. Tapi saya nak pesan awak masuk ni, janganlah main-main kerana nak kahwin dengan orang dan sebagainya. Dan awak kena faham, bila awak masuk, awak tak boleh keluar dah. Bila keluar, hukumannya berat di dalam Islam. Awak tu baru ajar. Tu maknanya segera gitu. Macam segera orang mati kau. Kena segera, bukan segera pok mati tu kambuh lalu. Janganlah lambat-lambat sangat. Jadi siapa nak masa berok dah datang apa benda ni. Mu'allah dia kocok itu jambang. Gerah. Kata sabar dulu. Sabar dulu apek. Nak masa berok dah kajau muat lagi. Apakah betul kalau kita beronani? Dia beronani. Kan kita amalan tidak diterima 40 hari turut-turut. Mengeluarkan mani dengan tangan tu lah. Laki puang dia ni buat kerja kotor lagu ni. Dia kata benar tak kalau kita lah sembung. Onani ni 40 hari tak terima semayang. Kalau benarlah begini, sia-sialah amalan kita. Bukan kita mung juga. Malah kurang ibadat selama tempoh itu. Dia buat ni. Tapi tak apa, tak ada gambar. Tanya. Jawabnya tidak ada hadis yang mengatakan kalau mengeluarkan mani dengan tangan tak terima maknanya amalan 40 hari turut-turut. Yang ada hadisnya, orang yang pergi kat Tok Bomo, lepas tu Tok Bomo boleh teka benda gaib. Tok Bomo jenis boleh teka benda gaib ni, boleh khabar benda yang tak berlaku lagi. Tu kalau kita pergi saja tak terima semayang 40 hari. Adapun masalah keluar mani dengan tangan ni hanya ada hadis Nabi. Iaitu Nabi sebut dalam satu hadis, la'anallahu man nakaha bi yadihi aw kama qala. Allah Taala melaknat mereka yang menikah dengan tangannya sendiri. Maksudnya dia bermain dengan tangan kemaluan ni. Beronani lah, laki-laki atau perempuan kena laknat tu. Hukumnya haram lah. Saya dak bela kucing, tapi ada seekor kucing datang rumah saya. Saya pun geram sebab berahi berok ngata. Gata gawa gitu. Saya pun tohoklah kucing itu jauh dari rumah saya. Boleh tak saya buat begini? Dia tanya. Kucing ni mari, bukan kucing dia, kucing orang lawak siapa mari masuk kawasan lamang ni, berok kat tangga, berok kat staf kereta dia. Dia ambil kucing ni, kita tohok. Hukumnya harus
kita pergi hantar kucing tu di tempat lain. Nak, kalau kucing orang tak boleh lah. Kita nak hantar rumah dia, kita kenal dia ada loceng. Kucing orang ni nak, tak boleh kita pergi buang itu. Beli mahal-mahal 400-500 ekor. Nak, kemudian tuan ni wajib kena basuh tu. Seminggu kita tuan dia wajib basuh. Kalau kita mengadu wajib basuh. Balah dengan kodi kena akak supah no. Tuan dia kata aku tak basuh cek kucing. Wak pergi di jabat kodi kena supah. Nak, mana tuan dia kata bukan kucing saya. Bukan kucing saya, barulah makna Baitul Mal akan ambil kucing tu. Sebab tak mengaku ni legok situ. Jangan main ulama ditip lah ke dah. Masalah. Nah, jadi kita pergi hantar jauh, hak tak ada orang dia hantar jauh. Tapi syaratnya hendaklah hantar pada tempat yang kediaman kucing boleh duduk situ. Nah, jangan buat tauhid soalnya kucing. Sakau diri duduk satu mampu kerah ni. Nah, tempat yang dia boleh duduk, kampung orang, dekat pasar dan sebagainya. Dan jangan buat tepi jalan ada orang berhenti kereta tahu anak kucing tepi jalan. Nitah lah niat colbo bang di lori. Nah, zalim kan tu. Nah, zalim kena balas akhirat. Jadi nak buat satu-satu benda dia ada kaedah dia. Nah, bukan kata tak boleh. Soalan yang terakhir lah kita kira pada malam ini. Ada lebih dalam 10 lagi. Saya ada kemuskilan iaitu ada orang kata bahawa bayi akikah, bagi akikah budak laki-laki 2 bahagian, malah akikah bagi budak perempuan pula sebahagian. Contohnya kambing 2 ekor lagi bagi budak laki-laki dan lembu pula 2 bahagian. Jawabnya tidak ada muskil apa-apa. Memang benar dah. Budak laki-laki itu 2 bahagian lembu dan budak perempuan itu 1 bahagian lembu. Tapi 2 bahagian lembu itu bukan syarat sah. Iaitulah yang paling afdal. Sekurang-kurang sah untuk 1 bahagian akikah anak laki-laki. Nampak? Sekurang-kurang sah 1 bahagian saja. Nah, kerana lembu adalah sama dengan 7 ekor kambing. Nah, kambing. Nampak? Kambing katakan 20 kilo boleh daging. Lembu bolehlah 140 kilo. Dah umpamanya. Kerana berat lembu tu biasanya 7 kali ganda daripada seekor kambing. Dah. Jadi kalau 1 ekor kambing kita buat anak laki-laki sah, tapi nak afdal 2 ekor kambing. Nampak? Jadi 2 ekor kambing sama dengan 2 bahagian lembu. Kita tak mau buat, kita nak buat seekor kambing je, sah juga. 2 afdal. Soalan yang terakhir, saya ingin mengatakan tentang orang, menanyakan tentang orang yang sudah terlanjur dan mengandung anak luar nikah selama 5 bulan. Lepas itu dia berkahwin dengan pasangan yang sudah terlanjur itu dan perempuan itu telah melahirkan anak perempuan. Adakah batal ismayang ayah dengan anaknya? Baik. Seorang perempuan, satu pasangan telah terlanjur. Terlanjur ni berzina lah maksudnya. Bila berzina, mengandung. Sekali zina mengandung selalu dengan takdir Allah Subhanahu Taala. Mengandung 5 bulan anak perut serit semua. Nikah. Lama waktu kira baru nikah. Nikah dah dekat-dekat. 5 bulan baru menikah. Tak kena kira ataupun takut tang dan sebagainya. Baru tahu pecah buk, nikah. Bila menikah, anak tu kaki lahir. Setelah menikah 4 bulan. Anak pun lahir lah. Kalau adaknya mengandung 9 bulan. Dia pun nikah. Ayah dia tu batal dak air semayang dengan mak dia. Dengan anak tu. Kalau anak tu perempuan. Ayah suami perempuan tu lah. Katakan zina tu nama Ketung. Hak lelaki nama Ye. Contoh. Tidak kalau kata diramah, maka diramah pun tak kena sama. Contoh. Baik. Berzina 2 orang ni mengandung 5 bulan baru nikah. Bila nikah, beranak lepas pada nikah 4 bulan beranak. Anak perempuan batal ismayah tak dengar Ye. Nampak? Dengar Pak Ye ni. Jawabnya tengok dulu. Nampak? Tengok dulu. Pak Ye ni lepas pada nikah tu setubuh tak? Sebelum beranak tu setubuh tak dengan Ketung ni? Tak setubuh, punya nikah saja. Nikah saja pasangan 5 belah tak setubuh dah, tak jimak dah. Lepas tu beranak beranak tak jimak kau. Bila besar dah. Apa benda ni? Batal ismayang. Batal ismayang. Tak? Batal air semayang. Nak mau batal semayang, dia kena jimak dulu. Pak Yih ni kena setubuh Ketung ni. Sama ada masa mengandung anak luar nikah
atau lepas pada tu. Kalau tak pernah berlaku persetubuhan, berlaku masa zina tu dia, batal semayang. Tapi kalau dia jimak dah ketung ni, ataupun puan ni jimak lepas pada beranak, macam biasalah hidup suami isteri, maka tak batal semayang. Kerana anak ni perempuan pakat dengan pak yih tu pak tiri. Pak tiri dia panggil, bukan pak tu. Faham? Ayah tiri. Faham ayah tiri? Laki mak kita. Apa Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi